Okey, terima kasih yang komen jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Surah Taha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan melakukan istabir 'alaiha, melakukan istabir ke atas salat. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang sebenarnya memberikan rezeki kepadamu dan akibat yang baik kepada orang-orang yang bertakwa di hari akhirat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih pada semua yang menonton di pagi 30 Ramadan Al-Mubarak. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesihatan, kita diberikan kekuatan untuk dapat menyempurnakan ibadah puasa dan ibadah dalam bulan Ramadan hingga kepada garisan penamat, alhamdulillah. Dan pada pagi ini saya akan berkongsi tentang satu topik, iaitulah mengenai Ramadan seumpama lembah tua. Kepada rakan-rakan yang kali pertama mendengar perkataan lembah tua, ia adalah satu tempat yang menyaksikan Nabi Musa AS diberikan taklif sebagai Rasul untuk menuju kepada Mesir, menuju kepada Fir'aun dan Bani Israel. Di situlah Musa AS di lembah tua. Musa AS kali pertama berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima. Musa berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Dan semua sedia maklum kisah Nabi Musa sangat banyak di dalam Al-Quran. Rasul yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Dan kisah berkenaan kisah Nabi Musa sangat memberikan kesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada di Mekah maupun di Madinah. Tetapi semua kisah baginda yang dijadikan tasliyah ataupun motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mesti bermula daripada babak di lembah tua. Dan adegan di lembah tua ini dirakamkan di banyak surah sebenarnya. Dalam surah An-Nazi'at yang anak-anak kita hafal pun ada. Ya. Dalam surah yang panjang sedikit adalah surah Taha yang bakal kita kupas. Surah yang ke-20 di dalam Al-Quran. Kepada rakan-rakan yang ada mushaf Al-Quran, bolehlah bersiap sedia dengan muka surat 312 dan 313. Ya, bukan tentera Badar ya. Muka surat 313. Iaitulah muka surat yang bakal kita kupas mengenai surah Taha. Dan di situlah adanya cerita yang paling details daripada Allah Ta'ala mengenai peristiwa Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Peristiwa Nabi Musa mendaki Gunung Tur Saina, lalu diberikan penghormatan untuk menerima satu kelebihan yang tidak dikurniakan kepada mana-mana Rasul, ya, melainkan Nabi Musa alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Taha adalah surah Makkiyah, ya, surah yang mengandungi 135 ayat. Dan ayat yang saya bacakan di mukadimah tadi saya kira penting. Kerana barangkali dalam banyak-banyak perkara yang perlu kita betul-betul semak, sejauh mana Ramadan meninggalkan kita, sejauh mana madrasah Ramadan menimbulkan kesan kepada kita, daripada banyak perkara yang boleh kita nilai adalah prestasi solat yang kita kerjakan.
30 hari kita menempuh Ramadan Al-Mubarak. Allah memilih kita. Antara banyak-banyak perkara untuk kita nilai sejauh mana keberkesanan madrasah Ramadan adalah bukan sekadar kepada kejayaan berpuasa. Ya, kejayaan berpuasa bukan sahaja satu kayuku. Ya, walitukabbirallaha ala ma hadakum. Kerana antara perkara penting juga mesti dinilai, ya, adalah satu ibadat yang paling banyak kita bertakbir, walitukabbirallaha ala ma hadakum. Kita akan bertakbir di rumah masing-masing esok pagi. Tetapi jangan kita lupa ada satu ibadah yang perlu kita bertanya sejauh mana ibadah berkenaan ada upgrade, ada penambahan kualiti, iaitulah solat yang dikerjakan. Ayat yang saya baca tadi, ayat 132, Allah Ta'ala menyebut tentang Nabi SAW diperintahkan kepadanya dan kepada baginda untuk memerintahkan kepada keluarganya agar melakukan salat dan melakukan istabir ke atas salat. Salat yang dikerjakan. Mendirikan salat, ya, mendirikan salat, wa'mur ahlaka bis salah, ya, adalah kita berusaha menyempurnakan solat berkenaan secara rukunnya, secara mengikut waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tetapi ada satu lagi aspek kesabaran, ya, kita nak menepati waktu solat, kita nak memelihara 13 rukun dalam sepanjang kita menyempurnakan salat fardu. Itu pun sahaja memerlukan kesabaran. Dia memerlukan kita fokus pada setiap pergerakan. Tetapi ada sesuatu lagi yang Allah Ta'ala perintahkan, iaitulah istabir alaiha. Ada tambahan huruf ta di situ. Ya, ada huruf ta di situ yang menunjukkan ada pertambahan. Ada pertambahan, ada sesuatu yang mesti kita menambah perhatian kita, iaitulah kepada aspek khusyuk. Ini antara perkataan penting anda akan temui apabila para ulama membahaskan perkataan istabir, bukan sekadar sabar tetapi istabir. Ini kerana orang yang benar-benar memahami apa yang dibaca di dalam solat, orang yang benar-benar melakukan penghayatan kepada apa yang dibaca di dalam solat, khususnya semasa berdiri, mereka ini adalah orang yang akan diberikan kekuatan menghadapi musibah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kerana tidak semua orang yang menunaikan salat, walaupun sempurna rukunnya, mempunyai kekuatan untuk bersabar dengan musibah yang menimpa. Sebab itulah Allah Ta'ala berbicara mengenai istabir selepas Allah menyebut kepada Nabi pada ayat 130, ayat 131, ya, mengenai jangan ambil hati apa yang orang-orang kecam, orang-orang maki dari kalangan kafir Quraisy. Mampukah salat membina kekuatan peribadi untuk a'rid anil jahilin, untuk berpaling daripada komentar-komentar orang-orang yang mengikut hawa nafsu mereka ke atas perjuangan Al-Quran yang dibawa? Mampukah solat membina peribadi tersebut? Dan mampukah solat membina kekuatan untuk tidak terjebak pada penyakit cinta kebendaan? Ayat 131 surah Taha. Mampukah solat menyebabkan mata kita tidak terpukau dengan manusia-manusia yang berbangga, ya, dengan zahratul hayatid dunia, dengan perhiasan dunia yang diberikan Allah kepada mereka, yang Allah rezekikan kepada mereka. Jadi solat bukan sekadar, ya, kesannya kepada peribadi kita, tetapi solat berdasarkan konteks Allah Ta'ala menyebut perkataan istabir adalah solat yang memberikan kekuatan untuk tahan maki, tahan ejekan apabila melakukan dakwah. Ini penghujung surah Taha. Allah Ta'ala berbicara tentang salat dan istabir. Dan di sinilah saya nak kaitkan dengan babak Nabi Musa AS di Lembah Tua. Kerana di dalam pertemuan
antara Musa dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala memerintahkan salat. Wa aqimis salata li dhikri. So di awal surah Allah Ta'ala mempertemukan Musa di lembah tua dan Allah memberikan perintah kepadanya salat, dan di hujung surah ini Allah memerintahkan Nabi untuk memerintahkan keluarganya menunaikan salat. Satu kebetulan yang menarik kerana Musa alaihi salam ketibaannya di lembah tua adalah ketibaan yang tidak dijangka bersama dengan ahli keluarganya dari Madian. Manakala di penghujung surah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerintahkan ahli keluarganya menunaikan solat dan istabir. Jadi apa yang bakal saya kupas, ada banyak perkara, ada 7 semuanya poin saya. Tetapi sekurang-kurangnya rakan-rakan yang menonton dapat satu perkara paling penting kita kena semak, kita kena muhasabah. Ramadan bakal meninggalkan kita, tapi kita jangan tinggalkan Ramadan. Maksud kita jangan tinggalkan Ramadan, madrasah Ramadan yang sudah tertanam sebati mudah-mudahan. Ya, benda paling banyak kita lakukan di dalam Ramadan apa dia? Benda yang paling banyak kita lakukan sepanjang Ramadan adalah apa dia? Kalau bukan menunaikan salat. Khususnya kita tambah daripada 5 salat fardu kepada salat tarawih. Dan yang kedua, membaca Al-Quran. Dan sudah pasti, lokasi yang paling kita khusyuk untuk membaca Al-Quran adalah semasa kita menunaikan salat. That is istabir. Sebab itulah apa yang bakal kita lihat dalam kisah Musa alaihi salam berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla ini adalah bukan sekadar Allah Ta'ala memberikan perintah untuk baginda menuju kepada Fir'aun dan dikurniakan kepada baginda 4 perkara sebagai bekalan menuju kepada Fir'aun, tetapi ia juga adalah cerita kepada kita agar solat mesti memberikan kekuatan kepada kamu untuk berdakwah. Kerana ayat-ayat Al-Quran ini hudan linnas, suratul Baqarah ayat 185. Ia adalah petunjuk kepada seluruh manusia, maka jangan biarkan ayat-ayat Allah, mu'jizat, yang lebih hebat daripada tongkat dan tangan yang keluarkan cahaya. Hanya kamu sahaja yang memperolehinya, sebarkan. Sebab itulah suratul Qadar lepas surah Al-Alaq. Kerana suratul Alaq menceritakan tentang Iqra', bacalah Al-Quran dan berakhir dengan sujud dan iqtarib. Dan di tengah-tengah antara Iqra' dengan wasjud waqtarib ayat sajadah berkenaan adalah cerita mengenai Nabi SAW salat secara terang-terang di Kaabah sebagai satu daripada mekanisme dakwah ke arah menyuruh orang-orang Quraisy waktu itu ajaran sebenar Nabi Ibrahim AS. Tetapi adanya halangan dakwah. Adanya lelaki yang cuba ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Allah Ta'ala tidak sebut namanya kerana sudah terkenal. Sudah sangat terkenal. Ia adalah Abu Jahal. Sebagaimana suratul Qadar tidak menyebut Al-Quran, inna anzalnahu, tidak disebut Al-Quran, hanya disebutnya kerana sudah sedia maklum dan terkenal dalam hati orang-orang beriman. Bukan, ia adalah Al-Quran. Jadi suratul Alaq dengan suratul Qadar susunannya bukan kebetulan. Allah Ta'ala mahu kita melakukan sesuatu di malam-malam Al-Qadar. Kenapa saya sebut malam-malam Al-Qadar? Sebab kita tak tahu bila malam Al-Qadar sebenarnya, tetapi 10 malam terakhir itu mudah-mudahan kita bangun kesemuanya dan kita menemui Lailatul Qadar. Tetapi apa tujuan besar di sebalik bangun malam 10 yang terakhir? Supaya rapat dengan Al-Quran, supaya dapat baca Quran dalam salat, supaya berlaku istabir ke atas salat yang dikerjakan. Lalu kesannya apa? Kesannya adalah kamu ada kekuatan. Ya, la tuti'hu. Jangan kamu respon kepada musuh sebagaimana musuh memperlakukan kamu. Nabi dididik begitu di penghujung suratul Alaq. Kekuatan Al-Quran yang disebut 2 kali, bukan kebetulan. Allah Ta'ala sebut Iqra' 2 kali. Iqra' yang pertama ada tujuan, Iqra' yang kedua ada munasabahnya. Tetapi nak habaq mainnya adalah Iqra' kena 2 kali. Jangan baca sepintah lalu. Farja'il basar karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Kehinaan, rasa diri ni tak ada apa-apa.
Dan segalanya bergantung kepada Allah yang memberi. Itu takkan berlaku melainkan dengan mengulang baca. Mengulang ayat yang sama untuk lebih khusyuk. Sebab tu antara cara untuk khusyuk adalah mengulang ayat yang sama, ya, agar sampai maksud ataupun tadabburnya. Ini istabir. Istabir artinya jangan gopoh. Ya, jangan gopoh pergi ayat ke ayat, tetapi cuba sedaya upaya berhenti seketika dan bertanya, apa yang saya faham tentang ayat ini dan apa agaknya Allah Ta'ala nak berbicara kepada saya. Ya, 5 kali Allah Ta'ala sebut, Ya Musa, Ya Musa, Ya Musa, Ya Musa, Ya Musa dalam surah Taha, iaitu pada babak Musa berkata-kata dengan Allah. Jadi nak katanya, Allah kenal siapa yang datang kepada dia. Allah sangat kenal siapa yang mahu datang kepadanya. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah sangat kenal wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ad-da'i, ma'rifah di situ, sangat kenal. Ya, very special. Allah sangat mengenal siapa yang berdoa dan memohon kepada dia pada malam itu. Sebagaimana Allah mengenali Musa, lalu memanggilnya, Ya Musa, Ya Musa, Ya Musa. Maka sebenarnya setiap ayat-ayat Allah Ta'ala ini ada labbaik Allah yang perlu kita lakukan. Kita kena sebut, ya, dalam hati kita, aku sahut seruan ini. Ya, kerana Allah Ta'ala ia menjemput kita untuk datang ke Lembah Tua, yakni datang ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, rakan-rakan semua, saya harapnya sempat saya kongsikan 7 perkara yang berlaku di Lembah Tua yang mudah-mudahan berlaku kepada kita. Ya, 7 perkara yang diperolehi oleh Musa alaihi salam sebelum beredar meninggalkan Lembah Tua. Dan mudah-mudahan kisah Al-Quran bukan sekadar kisah mengenai Nabi Musa alaihi salam, tetapi kisah yang memberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama sekali, keywordnya adalah hudan. Ayat 10, yakni petunjuk. Musa alaihi salam bersama dengan keluarganya daripada Madian mahu balik kampung mengubat rindu di Mesir. Tetapi macam kita lah, terhalang untuk pulang ke Mesir. Ada sesuatu terjadi di tengah-tengah perjalanan Musa alaihi salam. Ya, tiba-tiba perjalanan mereka terganggu. Para ulama menyatakan angin yang terlalu kencang, terlalu kuat, terlalu dingin, sehingga mereka terpaksa berhenti seketika di lokasi yang mereka yakini selamat. Dan tiba-tiba api yang mereka hangatkan badan juga terpadam. Dan mereka benar-benar, khususnya Nabi Musa sebagai pemimpin, sangat cemas. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan hanya Musa yang ternampak api yang jatuh daripada langit. Ya, lalu api itu mendarat min syati'il wadil ayman fil buq'atil mubarakah, yakni di lembah sebelah kanan, di tempat yang dilimpahi barakah, dari arah pohon kayu yang ada di situ. Suratul Qasas sebagai huraian kepada apa yang terjadi. Jadi nak katanya, inni anastu. Musa kata sesungguhnya tak ada keraguan. Barangkali kalian ragu. Tetapi Allah takdirkan aku sahaja nampak. Sesuatu telah turun, sesuatu telah aku nampak, iaitulah api. Dan anastu. Aku bila melihat api berkenaan, aku jadi tenang. Sebab apa? Sebab dia sangat cemas dengan apakah cara nak survive. Bagaimana nak selamatkan keluarga ini. Dalam bahaya. Tiba-tiba Allah Ta'ala menampakkan adanya api dan Musa alaihi salam berkata, kalian tunggulah di sini. Kalian semua berada di sini lebih selamat kerana untuk kalian ikut saya menaiki tempat api itu dijatuhkan, ia terlalu berisiko. Ya, jadi biarkan saya seorang sahaja mendaki gunung ini dan mudah-mudahan saya dapat membawa daripada api berkenaan sedikit nyalaan api, mudah-mudahan membantu kita dapat menghangatkan tubuh dan bolehlah membakar apa-apa makanan bekalan yang kita bawa. Au ajidu 'alan nari huda. Di sini ada perkataan huda, ya. Lalu fahamlah kita. Apabila Musa alaihi salam berkata, mudah-mudahan di sana nanti, di atas sana nanti, barangkali bila ada api, pasti ada orangnya.
Dan mudah-mudahan ada orang di sekitar api berkenaan yang boleh memberikan kita petunjuk. Maka fahamlah kita. Ayat 10 menunjukkan bahawasanya Musa dan ahli keluarganya sudah lost. Sudah kehilangan arah. Tidak tahu nak pergi ke mana. Ya. Al-Quran. Dalam suratul Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala mengumumkan juga fungsi Al-Quran adalah sebagai hudan. Maksudnya apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Sepanjang Ramadan yang kita berlalu, sepanjang kita membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran, ada ke tidak kita menemui petunjuk untuk kembali ke jalan yang sepatutnya agar sampai ke destinasi? Seharusnya seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang Ramadan yang sudah berlalu, mudah-mudahan semua memperolehi kekuatan ini, dia tidak sombong. Lalu berkata, saya sudah tahu petunjuk ayat ini. Saya sudah tahu petunjuk ayat itu. Karena setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelbagai petunjuk. Sebab itulah dinakirahkan perkataan hudan. Pelbagai bentuk petunjuk. Wazidnahum hudan. Dan petunjuk ini boleh Allah Ta'ala tambah dan tambah. Ya, maka sepanjang kita melalui Ramadan dan berinteraksi dengan Al-Quran, maka antara muhasabah penting selepas Ramadan adalah sejauh mana saya semakin nampak apa yang seharusnya saya lakukan, ke arah mana sepatutnya kehidupan saya ini saya tujukan, supaya saya tidak lagi kesesatan tanpa saya sedari. Ya. Jadi orang yang merasakan dia sudah ada petunjuk, maka Al-Quran tidak akan memberikan faedah yang banyak kepada dia. Maka kita belajar dalam bulan Ramadan, letakkan mindset orang yang berada dalam kegelapan malam, yang sangat menghargai cahaya bila diturunkan daripada langit. Seperti Musa, anastu, yang sangat tenang apabila melihatnya. Ingat ya, hidayah ini, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah ni Allah Ta'ala yang pilih. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, ihdina. Sebab itu Allah Ta'ala bagi nampak Musa. Allah tak bagi nampak api berkenaan kepada ahli keluarganya. Sedangkan aneh, seharusnya kalau api itu besar, jatuh daripada langit, seharusnya keluarga pun nampak. Tetapi itulah perumpamaan kepada hidayah Allah. Yahdi man yasha. Allah memilih siapa yang dia campakkan hidayah. Tetapi Allah memilih siapa? Orang yang meminta hidayah daripadanya. Jadi ini pengajaran pertama kita belajar, iaitulah mudah-mudahan Al-Quran yang telah diturunkan dalam bulan Ramadan benar-benar menjadi petunjuk kepada kita. Esok 1 Syawal, 2 Syawal dan 11 bulan menanti kita semua, kita tahu apa arah tuju sebenar saya sebagai seorang hamba Allah. Apa arah tuju sebenar saya sebagai seorang majikan dalam sebuah organisasi? Apakah hudan bagi saya sebagai seorang suami? Apakah hudan bagi saya sebagai seorang ayah? Apakah hudan bagi saya sebagai seorang yang diuji Allah dengan usia tua dan sakit? Apakah hudan bagi saya sebagai seorang yang bernama rakyat jelata yang prihatin kepada perihal politik dan pemerintahan negara? Apakah kita nampak petunjuk daripada Quran? Sebab kita cover 114 surah. Takkanlah tak ada 1-2 ayat yang memberikan cahaya, lalu dengan cahaya itu kita berjalan dengannya. Jadi ini yang seharusnya berlaku kepada kita. Selepas 30 hari Ramadan Al-Mubarak, Al-Quran tidak sekadar dibaca, tetapi Al-Quran menjadi petunjuk kehidupan. Satu. Yang kedua, keyword penting yang kedua adalah mujahadah. Semua sedia maklum, falamma ataha. Perkataan falamma menunjukkan proses masa yang diambil sangat lama oleh Musa untuk terjadi event seterusnya, iaitulah nudia, diseru. Ini menunjukkan Musa mengalami kesulitan untuk mendaki gunung berkenaan. Ya, barang siapa ada pengalaman, kalau benarlah Tur Saina ataupun Jabal Musa itu adalah lokasi ini, maka 2-3 jam tuan-tuan nak panjat. Kerana saya difahamkan, saya tak pernah daki lah,
Kalau benar, 7,000 kaki, 2,000 lebih meter, 2 kilometer. 2-3 jam. Dan sejuk, kita panjat gunung ni waktu malam lah, sejuk. Jadi mampukah untuk seorang yang barangkali wallahu alam usia bagi dia 40, Musa wallahu alam, dan sendirian, umkuthu inni anastu nara, kamu semua stay sini, biar aku je yang naik. Bayangkan dia seorang di dalam suasana dingin, perjalanan yang sangat berisiko di waktu malam, dengan bertongkat pula tu. Tetapi apa yang menanti di hujung sana? Sesuatu yang mana kemanisannya tidak dapat digambarkan dengan perkataan. Ia adalah ganjaran Allah, fadl Allah yang tidak dikurniakan kepada sesiapa. Nak nikmat besar, kena bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini hikmah Lailatul Qadar, letaknya di hujung Ramadan. Atau saya lebih suka menggunakan bahasa Lailatul Qadar di puncak Ramadan. Allah Ta'ala menghadiahkan kepada mereka, ya, yang konsisten. Malam sahaja, dia menghidupkan Ramadan. Qama Ramadana imanan wahtisaban. Orang macam ni akan dapat pahala berlipat kali ganda. Sebab apa? Satu Ramadan sampai 20 Ramadan, dia sudah darah dagingkan. Dia sudah sebatikan tubuhnya dengan ibadat. Jadi for sure, 10 malam terakhir, dia takkan ada penghalang. Takkan ada yang boleh menyebabkan dia terganggu 10 malam terakhir kerana track record 20 malam yang pertama sentiasa bagus. Ya, ini bukan soal sekadar qiyamul di pagi 2, 3, 4, 5 pagi itu, tetapi menghidupkan malam itu sendiri sejak daripada solat fardu isyak, tarawih dan seumpama dengannya. Jadi Allah Ta'ala punya hikmah yang sangat bijaksana, kelebihan yang tidak dikurniakan kepada mana-mana umat. Lailatul Qadar duduknya di puncak. Kelebihan yang dikurniakan kepada Musa AS, tidak dikurniakan kepada selainnya, adalah tunggunya di puncak, bukan di pertengahan perjalanan ataupun di tepi gunung. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita faham satu perkara daripada peristiwa ini, ya, bahawasanya Ramadan melatih kita, ya, Ramadan melatih kita untuk belajar bahawasanya hidup di dunia memang kita diuji Allah sebagai hamba, tetapi nanti insya-Allah akan ada kegembiraan menanti kita di akhirat sana. Ya, barangkali kita tidak nampak ganjaran itu sekarang, tetapi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu nature, itu peraturan Allah, di mana, ya, kesusahan yang kita lakukan, ia akan berkesudahan dengan berita gembira nanti. Dan Allah Ta'ala Maha Belas Kasihan, dia boleh awalkan berita gembira itu sejak daripada kita berada di dunia. Ya, maka beruntunglah, tuba kepada mereka yang menghidupkan, ya, 10 malam terakhir yang sudah berlalu. Insya-Allah, mudah-mudahan daripada malam-malam itu kita mendapat ganjaran yang tidak dikurniakan kepada umat terdahulu. 2, mujahadah. Keyword yang ketiga adalah kotoran. Kotoran degil. Kerana dalam ayat yang ke-12, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, apabila Musa AS sampai di puncak atas sana, Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda, fakhla' na'laik. Fakhla' na'laik. Tanggalkan terompahmu. Na'laik ini adalah selipar berat lah. Capal yang berat, ya. Dan kata salaf ataupun para sahabat ketika menjelaskan maksud na'laik ini, ya, Ali bin Abi Talib, Abu Dhar Al-Ghifari, Abu Ayyub Al-Ansari dan ramai lagi, ia adalah daripada kulit himar yang mati di tengah jalan. Wallahu a'lam. Nak katanya selipar Nabi Allah Musa AS itu ada kotoran. Kenapa kotoran? Kerana ia berasal daripada himar yang tidak disembelih. Himar yang jadi mayat di tengah jalan, lalu diambil oleh tak tahu siapa, dijadikan sebagai terompah. Ya, kulitnya, ya, dijadikan terompah. Jadi, benda kotor tak boleh ada di tempat bersih. Sebab itulah antara pendapat yang kedua kepada hikmah menanggalkan selipar adalah ta'ziman li sya'ni al-muqaddas. Memuliakan tempat yang suci. Tempat suci jangan bawa benda kotor.
Tempat suci jangan bawa benda kotor. Ini pengajaran ketiga kita belajar daripada Ramadan Al-Mubarak. Ya, mudah-mudahan ya sepanjang kita berinteraksi dengan Al-Quran dalam Ramadan yang berlalu, kita faham satu perkara bahawasanya ya petunjuk daripada Al-Quran, ya petunjuk daripada Al-Quran, faedah daripada Al-Quran diturunkan ya hanya akan berlaku kepada individu seseorang yang benar-benar mahu memisahkan dirinya daripada kotoran, dosa. Seseorang apabila nak mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran, ingin agar Allah Ta'ala bercakap dengan dia dalam erti kata, menjelaskan kepada dia apa yang boleh membahagiakan kehidupannya, itu adalah persoalan yang sangat besar yang manusia hari ini meraba-raba mencarinya. Ayat Allah, bagi tahu saya apa yang boleh membahagiakan saya. Beri saya petunjuk ke arah jalan orang-orang yang bahagia. Siapa anda nak berkata begitu kalau anda membawa benda kotor? Jadi, antara maksud ayat ini adalah jangan sekali-kali ya kita apabila membaca ayat Allah, kita berada dalam keadaan rasa selesa dengan dosa kita. Kerana petunjuk akan tidak masuk ke dalam hati, ada hijab dan dinding. Ya, seperti dosa penyakit-penyakit hati seumpama sombong, takabur. Ini menghalang daripada Quran memberikan hidayah dan bayinat dan furqan. Jadi cuba sedaya upaya kamu merendah diri. Ini juga salah satu daripada tafsiran walaupun syadz. Iaitulah orang pakai selipar. Kalau kita tengok orang yang menanggalkan selipar masa kita pergi beli barang-barang, kita akan menampakkan dia seorang yang sangat hina di mata pandangan kita. So di situ ada penghinaan diri kerana kamu bakal berdepan dengan yang maha sempurna. Di situ ada kemuliaan tempat itu, memuliakan tempat yang kamu akan berkata-kata dengan Allah, memuliakan tempat di mana kamu akan mendengar wahyu Allah, memuliakan wahyu. Hina diri kamu, jangan sombong. Muliakan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu. Dan apa dia? Sedaya upaya la yamassuhu illal mutahharun. Ya, ada dua tafsiran di situ, tapi salah satunya adalah Al-Quran ini akan berikan manfaat kepada orang yang berusaha untuk menyucikan hatinya. Menyucikan hatinya. Ya, wa thiyabaka fatahhir. Cuba sedaya upaya untuk membersihkan hatinya daripada kotoran. Itu nombor 3 tuan-tuan. Sebab itu menarik, sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang patut saya lakukan? Suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata doalah apa saja. Ud'u Allah ma tasha'. Nabi membimbing, jika kau bertemu dengan malam Al-Qadar yang kita sedia maklum, ganjaran beribadat adalah lebih hebat daripada 1000 bulan beribadat. Tetapi perhatikan Nabi didik Aisyah. Yang lebih penting adalah innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya apa? Buang kotoran dosa. Bila bertemu dengan Lailatul Qadar, perkara yang lebih utama selain daripada niat-niat lain adalah memohon pada Allah agar padamkan dosa daripada tercatat dalam buku catatan amal di akhirat nanti. Sungguh Allah Ta'ala didik kita agar ia jadi orang yang sensitif dengan dosa pada setiap hari yang kita lalui. Yang keempat, tuan-tuan, subhanallah, antara tadabbur saya kepada babak Musa di Lembah Tua ini adalah keyword yang keempat adalah Al-Fatihah. Apakah umul kitab kepada Al-Quran? Sab'an minal mathani. Ia adalah 7 ayat daripada suratul Fatihah. Apakah yang terkandung dalam suratul Fatihah? Sebelum tu, soalan yang lebih utama. Surah apa paling banyak anda baca dalam Ramadan Al-Mubarak? Plus tarawih. Yang tidak sah kita solat kalau tidak membaca Fatihah. Jadi semua orang bersetuju surah yang paling banyak kita baca adalah suratul Fatihah. Namun soalan, sejauh mana 30 Ramadan yang sudah kita lalui, ada pertambahan makna yang kita perolehi daripada suratul Fatihah. Ada pertambahan tadabbur. Ada pertambahan penghayatan kepada suratul Fatihah.
Sepanjang Ramadan yang kerap kita membaca suratul Fatihah, sejauh mana suratul Fatihah itu benar-benar kita jiwai. Benar-benar ia menjadi kekuatan kepada kita apabila membaca surah ini. Ini seharusnya perkara yang kita kena bawa, walaupun Ramadan meninggalkan kita, kita kena bawa Fatihah ni untuk menghadapi 11 bulan. Seolah-olah Allah Ta'ala turunkan Ramadan ini agar kau jadi orang yang sangat sensitif bila suratul Fatihah dibacakan atau kau membaca suratul Fatihah. Sebab apa saya kata begitu? Kerana suratul Fatihah ada 3 mesej penting. Yang pertama sekali, ma'rifatullah. Yang kedua adalah, apa dia? Ma'rifah al-yawmiddin. Mengenali hari pembalasan. Hidup kamu, Allah yang sudah kamu percaya, sudah menetapkan lepas kamu mati ada kehidupan semula. Hari itu kamu akan dibalas segala perbuatan kamu. Ya. Jadi yang pertama tadi, ya, alhamdulillahirabbil-alamin, ar-rahmanir-rahim. Yang kedua apa dia? Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin, adanya hari pembalasan. Dan yang ketiga, ya, mesej penting daripada suratul Fatihah adalah ancaman. Ancaman kepada mereka yang tak percaya Allah dan tak percaya hari pembalasan. Ya, iaitulah ad-dhalin al-maghdubi alaihim walad-dhalin. Maka hendaklah kita memelihara diri daripada tergolong daripada 2 golongan ini, iaitulah golongan orang yang mendapat nikmat untuk berada di jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Orang yang percaya pada Allah dan hari pembalasan. Dalam surah Taha, pada ayat yang kita akan temui, ayat pada muka surat 313, inilah 3 perkara yang Allah Ta'ala firmankan kepada Musa alaihi salam apabila Allah memerintahkan salat kepada Musa. Adapun yang pertama, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya. Ana rabbuk, fakhla' na'laik, innani ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni iyyaka na'bud fa'budni iyyaka na'bud, kan? Kemudian yang kedua adalah maliki yaumiddin. Di manakah maliki yaumiddin? Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan hampir dan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang mengetahui, ya, orang yang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan di dunia. Dan yang ketiga apa dia? Amaran. Agar tidak tergolong daripada golongan yang sesat dan golongan yang dimurkai Allah. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Allah Ta'ala mengancam Musa, fatarda. Kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang akan dibinasakan akibat mengikut orang-orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan dan mengikut hawa nafsu. Subhanallah. Jadi kita jadikan, ya, surah Al-Fatihah sebagai surah yang selalu kita ulang agar kita nampak, ya, tujuan hidup ini mestilah sedaya upaya, ya, memelihara 3 perkara. Ma'rifatullah, ya, beriman pada hari pembalasan, dan sepanjang hidup di dunia jaga-jaga daripada orang-orang yang melalaikan kita. Dan satu perkara yang menarik juga kita akan temui, ya, dalam surah Al-Fatihah ada 2 uslub. Kita akan temui dalam suratul Fatihah ada 2 uslub. Uslub yang pertama memuji Allah di atas pemberian yang telah diberikan kepada kita, dahsyat, luar biasa. Memuji, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, mengiktiraf maliki yaumiddin, iyyaka na'bud. Kita memuji Allah, memuji Allah. Unsur yang kedua kita akan dapati di dalam suratul Fatihah adalah meminta. Ini simbol kamu lemah. Ini simbol Allah Ta'ala maha gagah. Maka kita meminta daripada Allah agar berikan jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah agar dikurniakan nikmat yang dikurniakan kepada orang-orang terdahulu. Kita meminta kepada Allah agar dipelihara daripada orang-orang yang melalaikan ini. Kita memuji, baru kita meminta. Ini pun adab doa yang mustajab. Ya, dan kejap lagi pukul 7.30 pun tuan-tuan akan dapati unsur yang sama ada pada doa Nabi Yusuf alaihi salam. Memuji terlebih dahulu, baru meminta. Ya, jadi memuji terlebih dahulu, ini adab berdoa, baru meminta. Dan kita akan dapati kisah Nabi Musa di lembah tua ini kita akan temui 2 perkara yang sama berlaku, di mana Musa memuji Allah akibat daripada 2 mukjizat, kemudian Musa meminta 2 perkara, lalu Allah kurniakan 2 perkara. Musa diperlihatkan Allah mukjizat tongkat Musa bertukar jadi ular gergasi. Belum gergasi lagi lah, menjadi ular. Ya, menjadi ular. Ini tidak pernah berlaku dalam hidup baginda. Dan baginda diminta pegang pula ular tu semasa ia hidup, lalu tiba-tiba bertukar menjadi kayu mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walitukabbirallaha ala ma hadakum. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua adalah
wadmum yadaka ila janahika ya takhruj bayda ghairi su ayatan ukhra. Keluar aja tangan ni daripada ketiak ni, keluar cahaya terang benderang. Subhanallah. Lalu apa yang berlaku adalah Musa memuji Allah di atas apa yang sedang diperlihatkan kepadanya. Tetapi Musa diperintahkan Allah untuk pergi kepada Firaun rupa-rupanya. Maka dalam hal ini Musa meminta kepada Allah, iyyaka nasta'in, agar anugerahkan saya yang pertama sekali, wahai Allah. Saya ini jenis cepat respon. Saya ini cepat buat kesimpulan. Ia sudah pernah terjadi dahulu di Mesir yang menyebabkan saya lari daripada Mesir, iaitu terbunuhnya seorang Kibti. Maka kurniakan saya kelapangan dada. Saya tidak jadi orang yang cepat sesak nafas bila berlaku orang yang mengata-ngata tentang adanya Allah yang Esa. Saya tak boleh ada orang biadab, ada orang bertindak zalim. Saya akan react dengan pantas. Maka tenangkan saya dalam tutur bicara saya. Jangan jadikan saya orang yang emosi, ya Allah, agar yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Mereka faham apa yang bakal saya perkatakan kerana saya tenang bercakap dan saya menyusun perkataan dengan baik. Tetapi itu tidak memadai, wahai Allah. Saya boleh ditangkap semasa saya berucap untuk dibunuh akibat daripada kes bunuh 10 tahun lepas. Maka backup plan saya adalah mohon bantuan Harun abang saya, wahai Allah, untuk turut sama bersama dengan saya kai nusabbihaka katsira, supaya kami dapat mentasbihkan Allah di hadapan Firaun dan rejimnya. Kami dapat membesarkan Allah. Kami dapat menyucikan Allah daripada segala kekurangan-kekurangan yang diada-adakan oleh manusia kepada Allah yang Esa. Bahawasanya Firaun itu bukan Tuhan. Jadi adanya unsur memuji dan adanya unsur meminta. Allahu Akbar. Ini yang kelima. Yang keempat. Kemudian yang kelima, keywordnya adalah latihan. Latihan. Tarbiyah. Kita sudah maklum, tuan-tuan, Lembah Tua bukan destinasi Nabi Musa. Ramadan juga bukan destinasi yang terakhir. Kita perlu terima hakikat, perjalanan mesti diteruskan dari Lembah Tua ke Mesir. Kita perlu terima hakikat, kita bakal meninggalkan Ramadan untuk meneruskan perjalanan. Kalau Allah Ta'ala izinkan kita hidup, kita hiduplah. Iaitulah 11 bulan yang menanti sebelum Ramadan seterusnya. Lalu, apa yang telah dikurniakan oleh Allah sepanjang kita transit RNR, berhenti di hentian yang bernama Lembah Tua. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Musa adalah 2 perkara dan plus 2 perkara. Allah Ta'ala kurniakan 2 ayatnya. Ya, sebenarnya ada 9 ayat, 9 ayat, tetapi Allah Ta'ala berikan di Lembah Tua 2. Itu yang dikurniakan Allah kepada Musa dalam hentian yang tidak disangka di Lembah Tua. Dan apa yang terjadi adalah Musa bukan sekadar dimaklumkan, diumumkan yang kamu akan dianugerahkan sesuatu terjadi kepada tongkat kamu, sesuatu akan terjadi kepada tangan kamu. Allah Ta'ala tidak sekadar memberitahu dan mengumumkan. Allah Ta'ala meminta agar Musa berlatih. Maksud berlatih adalah campakkan tongkatmu. Dan Musa melihat apa yang terjadi pada tongkatnya, lalu mengalami ketakutan, melarikan diri seketika. Allah Ta'ala memanggil semula kembali. Allah Ta'ala melatih kali kedua pula, ya, untuk mengatasi rasa takut dengan cara pegang tongkat itu semasa ia menjadi ular. Lepas tu Allah Ta'ala mahu Musa be praktikal. Waktu itu juga dia kena tunjukkan tangannya keluarkan cahaya. Apa perlu Musa alaihi salam melakukan itu semua di Lembah Tua supaya nanti dalam istana Firaun baginda tidak gugup dan tiada keyakinan. Ya, Allah Ta'ala Maha mengetahui, latif. Dia tahu apa yang masuk, apa yang berlaku dalam dada manusia ini. Barangkali antaranya yakin, tapi kalaulah ada rehearsal, kalaulah ada latihan di Lembah Tua, ia membantu kita lebih yakin. Ia membantu kita lebih yakin. Ramadan adalah madrasah di mana kita berlatih. Ya, kita berlatih untuk membina kekuatan daripada ayat Allah yang dikurniakan kepada kita. Ayat Allah yang dikurniakan kepada kita bukan tongkat dan bukan tangan keluar cahaya. Allah Ta'ala anugerahkan kita bukan tongkat mati menjadi hidup. Allah Ta'ala kurniakan kita Al-Quran yang menghidupkan hati yang mati.
Allah Ta'ala tidak kurniakan kita tangan yang dalam kegelapan keluar cahaya. Allah Ta'ala berikan kita Al-Quran yang mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju cahaya. Ramadan adalah bulan kita memaksa diri dengar imam baca Quran namanya Cik Suami. Ramadan adalah bulan kita paksa diri baca Quran kerana kita nak semangat satu juzuk satu hari. It's okay terpaksa. Dengan harapan selepas ini, kamu dapat satu nature. Kamu dapat satu rutin. Kamu dapat satu tabiat di mana tak bolehlah kalau kita ni tak baca Quran walau satu muka surat dalam satu hari. Itulah falsafah latihan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Perhatikan halusnya ayat ini dalam ayat mengenai Ramadan. Ramadan berkehendak agar kamu mendapat kemudahan, bukan kesulitan. Apa maksud kemudahan di situ? Maka surah Asy-Syarah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Maka kemudahan di situ bukan kapet merah menunggu Nabi selepas turunnya surah Asy-Syarah. Tetapi kemudahan di situ adalah benda susah nampak mudah. Benda beban nampak ringan. Jadi Nabi SAW dikurniakan lapang dada. Inilah bentuk keringanan yang Allah Ta'ala nak berikan pada orang beriman hasil daripada tarbiyah Ramadan. Maksudnya apa? Orang lain kalau ditimpa musibah berkenaan. Musibah ni ada dua jenis ya. Jangan hanya nampak kesusahan. Kesenangan pun musibah. Dan ada orang dia tak perasan dia sedang diuji dengan musibah kesenangan. Tetapi orang beriman dia ada kekuatan dan dia tidak ada kesulitan untuk melakukan kesabaran dalam hal ini. Ada orang diuji Allah dengan musibah. Dia tidak mampu untuk menanggung musibah ini. Tetapi orang yang benar-benar mengikuti madrasah Ramadan. Ramadan yang Quran diturunkan sebagai kekuatan. Quran diturunkan seperti air yang turun pada waktu kemarau. Orang sangat memerlukan. Wala'allakum tashkurun. Bersyukur di atas nikmat Al-Quran. Maka ya, orang yang benar-benar hidupnya dengan Al-Quran, ya, maka dia akan ada kemudahan menghadapi kesulitan. Maksud kemudahan di situ apa dia? Ya, kami angkat ya perasaan beban dengan musibah. Lalu dia dapat kekuatan walaupun dia hanya mampu melafazkan istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Quran mendidiknya, ayat itu sebenarnya memberikan kekuatan. Seandainya difahami apa ayat sebelumnya, ya, seandainya difahami apakah tafsiran ayat berkenaan, insya-Allah dia beri kekuatan. Quran akan beri kekuatan kalau kita belik tafsir. Quran akan beri kekuatan kalau kita belik kuliah-kuliah online yang asatizah tafsir menerangkan, insya-Allah. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, adalah, barangkali yang terakhir, minta maaf tak dapat habiskan 7, pemilihan. Ini penutup, pemilihan. Musa alaihi salam sampai di lembah tua untuk satu tujuan. Thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Ia adalah satu takdir Allah. Malam itu dia sampai ke lembah tua, dia lalu lembah tua untuk sampai ke Mesir. Ada qadar Allah pada malam itu. Malam qadar lah tu. Malam ketentuan Allah terjadi kepada Musa. Dan ayat ni ayat 40 tuan-tuan ya. Tak ada kaitan dengan umur Nabi umur 40 diturunkan Al-Quran di Gua Hira. Wallahu a'lam. Tetapi Allah Ta'ala nak katanya kepada Musa alaihi salam, kedatangan kamu kemari adalah satu rencana yang rapi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dari kamu lahir ke dunia. Rencana itu bermula sejak daripada situ. Sejak daripada idh auhayna ila ummika ma yuha an qadhifihi fit tabut. Dan ini adalah penyempurnaan rencana Allah. Iaitulah sebenarnya kamu diutuskan kepada Firaun. Lalu, apa maksud pemilihan di sini? Surah ini turun kepada Nabi SAW, ya, bertemakan, ya, menegaskan nubuwah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilih siapa jadi nabi adalah bukan hak manusia. Allah Ta'ala yang memilih siapa berhak jadi nabi dan tidak perlu kepada endorsement daripada manusia, tidak perlu kepada Quraisy buat AGM
untuk merestui Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Kerana pertikaian Quraisy adalah dia anak yatim. Pertikaian Quraisy adalah dia tidak kaya. Kenapa tidak kami? Pertikaian Quraisy adalah siapa dia? Dia tak ada jawatan dalam kepimpinan Makkah. Pertikaian Quraisy adalah mana malaikat? Tak ada pun dengan dia. Jadi mulut-mulut ini ditutup dengan surah Taha menerusi kisah Nabi Musa AS. Iaitulah Musa dilantik Allah tanpa ada manusia bersama dengan dia di situ. Musa dilantik oleh Allah tanpa mendapat restu daripada sesiapa. Bahkan Harun AS dilantik menjadi rasul. Ya, tanpa Harun sendiri. Ya, tanpa Harun sendiri, ya barangkali wallahu alam, Harun sendiri tidak ada ruang untuk mempersiapkan dirinya menerima taklifan berkenaan. Kerana apa? Kerana doa Musa alaihissalam menjadi asbab kepada Harun menjadi rasul. Saya selalu duk bayang macam mana Musa bila reunion dengan Harun di Mesir, agaknya apa yang diorang sembang? Adakah Harun menyambut Musa dengan engkau ada doa kat aku jadi rasul? Ataupun adakah Musa berkata kepada Harun, macam jadi rasul? Jadi kita tak tahu macam mana, ya, tetapi itu antara perkara yang indah. Iaitulah isu ataupun kisah kerasulan Nabi Harun alaihissalam yang diasbabkan oleh doa Nabi Musa alaihissalam. Okey, kembali pada poin utama, pemilihan. Ini tema surah Taha. Allah Ta'ala, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ini juga pengajaran daripada Ramadan Al-Mubarak. Allah Ta'ala bagi tahu kita, dalam bulan Ramadan, Al-Quran turun. Jadi orang yang benar-benar tidak istami', dia tak akan jadikan Al-Quran hudan, bayinat, furqan. Orang yang benar-benar istami', Quran akan jadi hudan, bayinat, furqan. Apa beza antara istami' dengan isma'? Isma' ataupun sami'a adalah anda terdengar. Dia masuk telinga anda, tetapi dia tidak sampai mengganggu fikiran anda dan masuk ke dalam hati anda. Macam anda dengar bunyi suara anak anda menangis, anda buat dek je. Ataupun anda mendengar apa jua bunyi kenderaan, anda tidak ada sebarang pemerhatian kepada apa yang anda dengar. Itu sami'a, isma'. Ya? Tetapi istami' adalah anda memberikan perhatian yang serius kepada apa yang anda dengar. Fastami'u lahu wa ansitu. Ya, beri perhatian. So, alhamdulillah Ramadan yang sudah berlalu di waktu musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Syukur pada Allah menghadirkan Ramadan yang sangat unik di mana kita dapat melihat terlalu ramai asatizah yang berbicara tentang tafsir Al-Quran secara online dan percuma. Rakan-rakan dapat mendengar. Saya meyakini Ramadan kali ini banyaknya berlaku pertambahan makna kepada ayat-ayat Quran berbanding Ramadan tahun lepas yang kita terus kekal sibuk bekerja. Tetapi kali ini bila bekerja dari rumah kita boleh susun sedikit waktu itu lebih fleksibel. Alhamdulillah. Ini kesan bila istami'. Istami' kepada Quran juga adalah mendengar tafsiran. Dengar tafsiran and then balik pada ayat, insya-Allah kita akan lebih menghayati ayat berkenaan. Dan Allah Ta'ala sebut, sebelum daripada perintah mendengar dengan teliti, kena ingat wawasan besar kamu. Kenapa aku nak kamu dengar betul-betul Quran? Sebab aku pilih kamu. Wa anakhtartuk. Dan aku pilih kamu, aku tak ambil restu Yahudi. Aku tak ambil restu Bani Israel. Aku pilih umat Nabi Muhammad SAW sebab pada kamu ada khair. Akhtartuk, yang berasal daripada perkataan khair. Aku pilih kamu kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui pada kamu ada kebaikan yang tidak ada kepada orang lain yang aku tidak pilih. Sebab itulah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sebab itulah ayat perintah puasa, ayat pasal Ramadan turun Quran. Ayat ini duduk dalam ayat-ayat selepas pertukaran arah kiblat. Allah Ta'ala disqualified orang-orang Yahudi Bani Israel dengan segala qulubuhum qasad wa thumma qasad qulubuhum, kerasnya hati mereka, ya fi qulubihim marad, dengan segala perangai mereka kerana mereka dengan para anbiya, mereka bunuh para anbiya, mereka disqualified daripada memimpin dunia. Sekarang kamu dipilih Allah. Kamu dipilih Allah wahai Musa, kamu dipilih Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kepada restu sesiapa, tidak perlu kepada keredaan manusia. Allah Ta'ala pilih sebab ada kebaikan dalam diri kamu.
Walaupun kamu pernah melakukan sesuatu yang bernama terbunuhnya seorang lelaki, walaupun kamu merasakan kamu bukan yang terbaik, tetapi Allah Ta'ala memilih kamu. Huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah pilih kamu. Millata abikum huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada. Allah pilih kamu. Jadi bila Allah Ta'ala pilih, untuk kerja apa? Untuk kerja apa? Idhab ila Fir'aun. Ini kerja kita. Dengan Al-Quran yang telah diturunkan dalam hati kita di bulan Ramadan, maka hendaklah kita buka mulut berbicara, menyampaikan Quran, walau satu ayat kepada manusia 11 bulan yang mendatang. Mulai esok. Besarkan ayat-ayat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menunjukkan, ya, ayat Allah tidak boleh menjadi lebih rendah. Ayat Allah mesti ditinggikan, liyakuna kalimatullah yang ulia wa kalimatul ladina kafaru sufla. Ayat Allah mesti diagungkan. Maka sebarkanlah dalam batas kemampuan masing-masing. Seorang engineer barangkali tak mampu nak bercakap Quran, tetapi Quran nak disebarkan, tak boleh kita bercakap. Quran nak disebarkan dengan akhlak kita. Jadi cuba sedaya upaya rakan-rakan semua, ya, menjadi orang yang faham Ramadan ini seumpama sekolah latihan PLKN yang mengharapkan graduannya akan menjadi problem solver kepada masalah umat di sana sini. Ia adalah seumpama tamrin dan latihan 3, 4, 5, 6 hari, lalu diharapkan bila keluar jadilah somebody yang membantu masyarakat dan rakyat di negara ini menjadi lebih baik. Apa makna Ramadan? Ya, kalau tidak mampu melahirkan ejen sosial yang mengubah masyarakat, yang mengislah masyarakat. Jadi sama-sama, ya, kita memahami bagaimana, ya, ia adalah pilihan Allah. Allah Ta'ala memilih kita untuk kerja. Ya, sebab itu menarik, ya, Suratul Qadar yang ada kelebihan malam Al-Qadar. Allah Ta'ala menceritakan tentang agungnya malam Al-Qadar, ayat 2, 3, 4, 5, kerana ayat pertama Al-Quran diturunkan. Al-Quran ini sangat agung, maka bacalah Al-Quran untuk meraih kekuatan, dan sebaik-baik waktu membaca Al-Quran dan untuk motivate kamu baca Quran, Allah Ta'ala sajikan malam Al-Qadar untuk kita memberikan perhatian. Membaca Al-Quran, istabir tadi itu, membaca Al-Quran dengan kekuatan solat, sebab dalam solat saja kita boleh beri perhatian. Ya, sebagaimana Musa alaihi salam, apabila dia benar-benar bertemu dan berkata-kata dengan Allah, dia dah lupa dah family kat bawah tu. Dia dah lupa family dia di bawah itu. Sehingga bila Allah hanya tanya mengenai tongkat sahaja, apa di tangan kananmu, Musa alaihi salam menyenarai panjang apakah maksud tongkat yang Allah Ta'ala tanya. Dia boleh saja memilih untuk menjawab, hiya asaya, stop. Ia tongkat saya. Tetapi Musa berada dalam keadaan yang istabir. Dia tidak mahu gopoh. Ini adalah nikmat yang terlalu manis. Namanya munajat dan khusyuk. Musa tidak mahu melepaskan peluang, dapat peluang berkata-kata dengan Allah. Lalu dia memilih untuk membesarkan soalan daripada Allah Ta'ala tadi, which is sebenarnya bukan soalan, tetapi Musa memahami soalan itu menunjukkan kebesaran kedudukan tongkatnya yang bakal diumumkan sebentar lagi. Tetapi Musa terlebih dahulu membesarkan kedudukan tongkat berkenaan dengan berkata, saya berjalan bergantung pada tongkat ini, wahai Allah. Saya jatuhkan daun-daun kering untuk memberikan makanan kepada kambing-kambing saya. Dan ada banyak lagi keguraannya, wahai Allah. Sehingga Al-Quran hanya menyebut, waliya fiha ma'aribu ukhra. Ada ma'arib lain lagi, wahai Allah. Nak katanya Musa alaihi salam tenggelam. Zauq. Ya, dengan peluang dapat berkata-kata dengan Allah. Dan kalau kita, tiadalah kalam Allah melainkan Al-Quran yang sudah sempurna. Jadi